Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global Hijrah edisi 19 Mac. Bersama saya Zaim Zamani. Kempen #Check the Label kini rancak diadakan menjelang Ramadan bagi tujuan memastikan umat Islam memboikot produk yang dikeluarkan oleh entiti penjajah iaitu Israel. Kempen itu dilapor semakin mendapat sambutan dan menjelang Ramadan, masyarakat antarabangsa lebih cakna untuk tidak membeli produk seperti kurma yang dijual oleh Israel kerana ia dihasilkan di tanah Palestin yang dijajah. Di United Kingdom, lebih 20,000 risalah diedarkan berkait #Check the Label dan boikot Israel. Ia diedarkan di banyak masjid seluruh negara itu, lebih-lebih lagi pada solat Jumaat terakhir sebelum Ramadan bermula. Kempen anjuran Badan Bukan Kerajaan NGO Friends of Al-Aqsa atau FOA yang berbengkalan di UK ini mendesak supaya umat Islam sentiasa menyemak label produk kurma sebelum membelinya, sekaligus membolehkan mereka tidak berbuka puasa dengan makanan hasil daripada tindakan apartheid. We're on Tesco at the moment. We're on pricing dates for Ramadan. But obviously we have to check the label first. Look, check the label. It says produce of Israel. So I don't want to buy these dates. Put these back. Make sure this Ramadan you don't break your fast with Israeli dates. Kempen ini turut dilapor mendapat momentum luar biasa dari pelbagai negara dengan liputan media dari UK, Maghribi dan Malaysia. Menurut Ketua Hal Ehwal Awam FOA Syamiul Joarde, kesedaran perlu dipertingkatkan mengapa kita harus boikot Israel bermula Ramadan ini. Jelas beliau melalui kempen #Check the Label dan mengelak menggunakan kurma Israel, mesej jelas dapat diberikan bahawa kita tidak akan berbelanja ke atas entiti apartheid yang melanggar undang-undang antarabangsa dan membunuh kanak-kanak Palestin. Menurut FOA, entiti penjajah itu telah membunuh 83 rakyat Palestin dalam 76 hari pertama tahun 2023, termasuk 16 kanak-kanak. Dan ia disifatkan amat mendukacitakan, malah wujud kebimbangan akan ada lebih banyak serangan ke atas Masjid Al-Aqsa pada Ramadan. Sementara itu, di London, United Kingdom pula, kelab bola sepak Chelsea mengesahkan kerjasama dengan pihak Ramadan 10 Project untuk menganjurkan iftar perdana secara besar-besaran di Stadium Stamford Bridge. Iftar besar-besaran itu dijadual 26 Mac ini. Memetik kenyataan Chelsea FC pada had depan itu, iftar terbuka akan diadakan di tepi padang utama Stamford Bridge. Chelsea FC juga merupakan kelab pertama Liga Perdana Inggeris yang menganjurkan program khusus untuk umat Islam itu. Kenyataan Chelsea FC juga memaklumkan banyak masjid dan komuniti Islam setempat, terutama para penyokong dan pelajar sekolah, dijemput hadir, termasuk kaki tangan Chelsea FC sendiri. Rakan kerjasama bagi projek itu, Ramadan 10 Project, merupakan badan kebajikan yang diiktiraf dan bermatlamat menyatukan komuniti setempat selain memperkasa kefahaman tentang bulan Ramadan. Sementara itu, kurang seminggu umat Islam seluruh dunia akan meraihkan bulan Ramadan Al-Mubarak. Pelbagai persediaan telah dilakukan di negara-negara Islam dan tidak terkecuali negara yang berdepan ancaman peperangan dan penjajahan. Di Gaza, biarpun berdepan pelbagai sekatan untuk menjalani kehidupan, seorang wanita berjaya menjadikan hobinya sebagai sumber pendapatan selepas produk yang dihasilkan mula mendapat permintaan yang tinggi. Antara yang bekerja keras untuk menyambut Ramadan, wanita Palestin bernama Ola Eslim. Hobinya yang gemar mereka cipta tanglong dengan kain berwarna-warni kini mula mendapat perhatian. Semakin hari semakin ramai yang menempah tanglong yang dibuat Ola ini. اشتغل الشغل هذا ما كانش الاشي لتجار وكان الاشي معروف على الاقارب واللي حوالينا وتزيين للبيت واشي زي هيك. مع الوقت صار الكل يحب الشغل ويطلبه وصار المحلات تطلب بس اشياء بسيطه، بس برضك مع الوقت صار الطلب عليه اكثر وكميات اكبر. Bagi Ola, perniagaan kecil-kecilan ini sedikit sebanyak
mampu membolehkannya bertahan dalam aspek keuangan ketika situasi ekonomi di Gaza ini berdepan ketidaktentuan. Lebih-lebih lagi, pelbagai sekatan dikenakan Zionis Israel ke atas wilayah ini. كان الامر عندي كهوايه ان اشتغل الشغلات هذه وابينها وافرجي واشوفوا كيف والشغل حلو، بس مع الوضع الاقتصادي اللي احنا بنمر فيه والصعوبات اللي بنمر فيها في الحياه مع الطلب صار الاشي عندي تجاره. Pun begitu, Ola bersyukur kerana ramai menggemari hasil kerjanya itu, biarpun persediaan dibuat seawal 3 bulan setengah untuk menyiapkan 700 tanglong yang menjadi permintaan untuk Ramadan. Jelasnya, ketika bulan mulia itu nantilah tanglong-tanglong mula menghiasi rumah dan jalan raya dan ia amat menarik berikutan warnanya, cahayanya, malah bentuknya yang pelbagai. Ola menjual tanglongnya pada harga sekitar 10 hingga 40 shekel atau antara $2.75 Amerika hingga $21 Amerika. Kembali dalam Global Hijrah. Masih berkisar menjelang tibanya bulan mulia Ramadan Al-Mubarak. Para jemaah pengikut setia maupun penonton secara langsung solat tarawih dari Masjidil Haram Mekah mungkin akan merindui suara lunak imam bernama Syekh Dr. Saud Al-Shuraim atau lebih mesra dikenali sebagai Syekh Dr. Shuraim. Imam tersuruh itu tidak lagi akan memimpin solat sunat tarawih Ramadan ini selepas mengumumkan persaraannya Januari lepas. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. Syekh Dr. Shuraim menjadi imam Masjidil Haram sejak 32 tahun lalu. Pada 2022 merupakan tahun terakhirnya memimpin solat sunat tarawih di Masjidil Haram. Ketua Presiden untuk hal ehwal 2 masjid suci, Syekh Dr. Abdul Rahman As-Sudais mengesahkan perkara itu apabila nama Syekh Dr. Shuraim tidak tersenarai dalam senarai imam yang akan memimpin tarawih di Masjidil Haram. Sebaliknya, 5 imam yang tersenarai adalah Syekh Dr. Abdul Rahman As-Sudais, Syekh Bandar Balilah, Syekh Mahir Al-Muakli, Syekh Yasir Ad-Dawsari dan Syekh Abdullah Johani. Laporan Haramain Syarifain menyebut Syekh Dr. Shuraim bersara awal di atas permintaan beliau sendiri. Kali terakhir beliau memimpin solat di Masjidil Haram adalah pada Oktober 2022. Syekh Dr. Shuraim dilantik imam dan khatib di masjid suci itu pada 1991. Baik, sekian Global Hijrah untuk malam ini. Lagi kupasan berita antarabangsa pada hari dan waktu yang sama minggu hadapan. Saya Zaim Zamani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.